Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwatul mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah menyebut dalam kitab Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Dengan bertakwa dan kata-kata dengan kata yang benar itu, Allah akan membaiki amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mencapai kejayaan yang besar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, antara dosa yang paling sukar untuk manusia hapuskan ataupun langsaikan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dosa memakan harta orang lain secara haram ataupun mengambil harta orang lain dengan cara yang salah tanpa keizinan, sama ada melalui penipuan, pembohongan, pengkhianatan, rasuah dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim mengingatkan hal ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqan min amwalin nasi bil its wa antum ta'lamun. Jangan kamu memakan harta-harta kamu antara kamu dengan cara yang batil, dengan kamu memberi umpan ataupun memberi rasuah kepada pemerintah, yakni para penguasa, orang yang mempunyai kuasa untuk kamu memakan sebahagian daripada harta-harta orang lain dengan cara yang dosa sedangkan kamu mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini, larangan memakan harta benda orang secara haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengingatkan hal ini apabila ada orang yang terlibat di dalam peperangan Khaybar dan kelihatan mati syahid berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat menyatakan mata syahidan wa huwa fil jannah, dia mati syahid dan dia di dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalla walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibahal maqasimu la tashta'ila alaihi nara. Kata Nabi, demi sesungguhnya tidak, sesungguhnya sehalai jubah ia ambil di dalam peperangan Khaybar tidak melalui pembahagian yang betul, yakni pembahagian yang sepatutnya kerana tentera berhak mendapat peruntukan daripada harta rampasan perang, tetapi dia mengambilnya sebelum peruntukannya ataupun belum pembahagiannya dengan cara yang betul. Nabi kata sesungguhnya jubah yang dia ambil di dalam peperangan Khaybar itu yang tidak mengikut pembahagiannya menyalakan kepalanya api pada hari kiamat kelak. Demikian dosa orang mengambil harta orang yang lain atau pemberian harta dengan cara yang tidak betul, sekalipun dia telah
terlibat bersama dengan Nabi dalam peperangan jihad, mati di dalamnya, tidak melansaikan dosanya. Maka dengan itu, marilah kita berhati-hati dalam urusan seharian kita, berhubung dengan harta kaum keluarga kita, harta orang awam, harta yang membabitkan pusaka, yang sebahagian kita kadang-kala dengan ketomakan kita, dia mengambil harta saudaranya. Dengan ketomakannya, dia mengambil peruntukan yang bukan peruntukan kita, termasuklah perbahagian yang dibuatkan oleh Allah, kerajaan, termasuk juga pada musim Covid ini. Apabila kita tahu bahwasanya peruntukan itu tidak termasuk untuk diri kita, kita jangan mengambilnya. Kerana jika kita mengambilnya, kita melakukan seperti mana yang telah dilakukan oleh lelaki tadi, yang telah mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kadang-kala dalam masyarakat kita, dosa yang membabitkan harta orang ramai itu dipandang ringan, sementara dosa yang membabitkan peribadi seseorang dipandang besar. Sehingga jika ada seseorang yang mengambil rasuah ataupun yang menyalah menggunakan harta haram, harta awam berpuluh ratusan juta, dia masih lagi kadang-kala dianggap diterima di sisi masyarakatnya. Sementara jika seorang itu melakukan dosa, mungkin dia berzina ataupun berkhalwat, yang juga merupakan dosa, tapi itu merupakan antara dia dengan Tuhannya, yang boleh taubat dengan taubat yang sebenar. Dosa seperti itu seakan-akan tidak dimaaf oleh masyarakat. Sedangkan dosa yang pertama yang mengambil harta awam itu jauh lebih besar, sukar nak dimaafkan, melainkan hendaklah orang yang diambil harta itu memaafkan terlebih terdahulu. Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang pada satu zaman di mana orang tak peduli lagi daripada mana harta dia ambil, sama ada hartanya halal ataupun harta yang haram. Mengambil harta yang haram adalah merupakan antara punca doa tidak dimustajabkan. Nabi SAW menyebut tentang seorang lelaki. Nabi kata, datang seorang lelaki yang musafir, dzakara ar-rajula yutilu safar ash'atha wa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' yutilu safar ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi SAW cerita, ada satu orang lelaki yang jauh musafirnya. Biasanya orang yang musafir doanya Allah Ta'ala mustajab. Kalau kita musafir, doa kita Allah mustajab. Dalam keadaan rambutnya segudung, iaitu dia susah, Allah mendengar doa hambanya yang susah. Yamuddu yadaihi ila sama', dia angkatkan tangannya ke langit. Itu juga merupakan adab doa, angkat tangan ke langit. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Bagaimana akan dimustajabkan doanya? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka salah satu sebab doa tidak mustajab ialah kerana kita mengambil perkara yang haram, harta yang haram. Sebab itu maka hati-hatilah kita terhadap hasil pekerjaan kita, terhadap wang pengurusan kita, terhadap jual beli kita, terhadap harta antara kita, hingga terhadap anak isteri kita. Kadang-kala kita cuai, tidak memberi nafkah yang sepatutnya kepada isteri ataupun anak. Padahal itu merupakan hak yang telah Allah tuliskan dan wajib di atas kita memastikan diberikan nafkah kepada mereka. Kadang-kala kita harta
peninggalan ibu bapa kita ataupun keturunan kita, kita bahagikan dengan cara yang tidak betul, ataupun kita mengambil lebih daripada hak kita sehingga menzalimi saudara-saudara kita yang lain, ataupun tanah yang bukan tanah kita, kita mengambil tanah itu dengan cara yang tidak benar, ataupun pembahagian yang diberikan oleh kerajaan kepada kita, kita mengambilnya sedangkan itu kita bukan pihak yang berhak dengan cara kebijaksanaan kita dan penipuan kita, ataupun dengan cara yang kita lakukan sehingga kita dianggap berhak, padahal itu tidak berhak untuk, ataupun kita yang berkuasa mengambil rasuah dengan cara yang salah yang menyebabkan akhirnya negara mengalami kerugian yang besar. Ini semua adalah merupakan perkara yang diharamkan dan akan mendatangkan bala yang besar kepada seseorang. Nabi SAW sebab itu dia mengajar untuk kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halalmu daripada perkara yang haram. Nabi SAW mengingatkan kita, dilaknat orang-orang yang mengambil rasuah dan yang memberi rasuah. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang mengambil rasuah. Dan rasuah tidak. Orang yang mengambil rasuah mengambil harta yang haram. Tak boleh dia menyatakan walaupun dia ambil harta haram digunakan untuk bersedekah ataupun memberikan kepada orang lain. Kita tidak seperti tiai dalam agama kita mencuri harta orang dan memberi kepada orang lain. Nabi SAW menyebut, Innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu sadaqatan min ghululin. Allah Subhanahu wa taala kata Nabi tidak menerima sedekah yang diambil daripada hasil harta curi, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Marilah kita sama-sama bagi diri kita memastikan harta yang kita perolehi daripada perniagaan kita, seharian kita merupakan harta yang halal. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut di dalam kata-katanya, wal qalilu minal halali yubariku fihi wal haramu kathiru yadhhabu wa yamqahuhullah. Sedikit yang haram yang halal itu diberkati dan banyak yang haram itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkatan dan kebaikan. Aqulu ma tasma'un astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullaha wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita hari ini hari pertama pada tahun baru dalam Islam, 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga semua kebaikan kita di tahun lalu sentiasa dicatatkan dalam buku amal yang baik dan menjadikan kita umat yang beruntung. Di antara amalan di bulan Muharram yang afdal yaitu berpuasa pada hari yang ke-9 dan 10. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram.
sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan ialah puasa dalam bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa siyamu yaumi asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Puasa hari Asyura, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan ulama mazhabnya Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain berkata disunatkan kita berpuasa pada hari yang ke-9 dan ke-10. Ini kerana Nabi SAW berpuasa pada hari yang ke-10 dan berniat untuk berpuasa pada hari yang ke-9. Sebagaimana sebahagian daripada ulama juga berkata boleh sebab perlu berpuasa pada hari ke-9 bersama hari yang ke-10 adalah untuk tidak menyerupai orang Yahudi yang berpuasa pada hari ke-10 sahaja. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Nabi kata sesiapa yang selawat di atasku satu kali, nescaya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح قلوبنا وأفعالنا وأقوالنا وأهوالنا ونياتنا. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة. اللهم أدخلنا من زمرة التائبين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.